Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Totosyah TV dan di dalam siri Bongkar Mat SPM hari ini kita akan memulakan pengajaran kita yang pertama dengan topik 1 daripada tingkatan 4 iaitu bentuk piawai. Kembali sebentar lagi. Anda bersama saya Totosyah, pakar matematik anda, dan dalam video ini kita akan belajar topik bentuk piawai. Sebelum tu saya nak buat sedikit analisis bagi kertas matematik SPM. Kebiasaannya topik ini akan masuk di dalam kertas 1 sebanyak 4 soalan. Topik ini senang tetapi kalau anda tidak fokus semasa menjawab, anda akan mudah untuk buat careless mistake dan ini akan merugikan markah kertas 1 anda. Terdapat beberapa perkara yang saya nak highlight dalam topik ini. Yang pertama, anda kena tahu bagaimana untuk mengenal pasti sesuatu angka bererti. Yang kedua, anda kena tahu bagaimana untuk menukar ataupun mengungkapkan sesuatu integer ataupun nombor perpuluhan kepada bentuk piawai. Yang ketiga, anda kena tahu bagaimana untuk melakukan operasi pengiraan secara menambah, menolak, mendarab dan juga membahagi dalam bentuk piawai. Kita akan bongkar dengan lebih lanjut kejap lagi. Apa itu bentuk piawai? Bentuk piawai ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai standard form adalah suatu cara mudah untuk menulis dan juga mengira sesuatu angka yang amat besar ataupun amat kecil. Sebagai contoh, saya ada 619 bilion. Dalam bilion ada 9 digit kosong dekat belakang dia. Bentuk tunggal dia ditulis macam ni. 6, 1, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 digit kosong. Okey, bila terlalu banyak digit kosong, kita akan senang keliru. So adalah mudah untuk kita ungkapkan dia kepada sesuatu yang lebih mudah iaitu bentuk piawai. Bentuk piawai diungkapkan sebagai A darab 10 kuasa N di mana nilai A mesti sama ataupun lebih daripada 1 dan mesti kurang daripada 10. Maknanya dia punya range adalah 1 sampai 9. Manakala N adalah nilai indeks kuasa bagi 10. So macam mana kita nak ungkapkan 619 bilion ini kepada bentuk piawai? Step yang pertama, kita letakkan titik perpuluhan di hujung digit. Step yang kedua, kita gerakkan titik perpuluhan tersebut ke arah kiri sampai dia jumpa digit yang pertama iaitu 6. Berapa kali titik tersebut bergerak adalah sama dengan nilai indeks kuasa bagi 10. Jom kita gerakkan titik perpuluhan tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Titik perpuluhan tersebut bergerak ke arah kiri sebanyak 11 kali. So bentuk piawai dia akan jadi 6.19 darab 10 kuasa 11. Dan ini jawapan dia. Okey, ke mana pula menghilangnya 9 digit kosong dekat belakang tu? Ini membawa kita kepada peraturan angka bererti yang pertama iaitu sifar ataupun kosong selepas digit bukan sifar bagi satu nombor bulat adalah bukan angka bererti. Maksudnya di sini bila kita ungkapkan dia kepada bentuk piawai, kita just perlu abaikan sahaja digit kosong kat belakang tu. Okey, tadi nombor besar, sekarang nombor kecil pula. 0.0003. Bila nilai integer ataupun nombor perpuluhan yang kita nak ungkapkan tu kurang daripada 1, maka secara automatik nilai indeks kuasa bagi 10 akan jadi negatif. Itu adalah secara teknikalnya. Tapi saya lebih suka main dengan pergerakan titik perpuluhan sebab ia lebih senang nak ingat. Bila titik perpuluhan bergerak ke arah kanan, nilai indeks kuasa bagi 10 akan jadi negatif. So macam mana kita nak ungkapkan 0.0003 ini kepada bentuk piawai? Step yang pertama, kita kena gerakkan titik perpuluhan ke arah kanan sampai dia melepasi digit 3. Kenapa dia kena melepasi digit 3? Sebab nilai A mesti lebih daripada 1 bagi memenuhi syarat bentuk piawai. Jom kita gerakkan titik perpuluhan tersebut. 1, 2, 3, 4. Titik perpuluhan tersebut bergerak ke arah kanan sebanyak 4 kali. So bentuk piawai dia akan jadi 3 darab 10 negatif 4. Dan ini jawapan dia. Okey, ke mana pula menghilangnya digit kosong dekat depan tu? Ini membawa kita kepada peraturan angka bererti yang kedua iaitu sifar ataupun kosong di depan digit bukan sifar bagi satu nombor perpuluhan adalah bukan angka bererti. Maksudnya di sini bila kita ungkapkan dia kepada bentuk piawai, kita just perlu abaikan sahaja digit kosong kat depan tu. Peraturan angka bererti yang ketiga ialah sifar di antara digit bukan sifar adalah suatu angka bererti. Sebagai contoh 3002.
Okey, kalau anda tengok digit kosong dia berada di tengah-tengah di antara 3 dan juga 2. So anda kena kira ia sebagai suatu angka bererti. Contoh soalan akan suruh ungkapkan nombor ini kepada bentuk piawai. Sekiranya tidak dinyatakan berapa angka bererti yang dia nak, kita kena kekalkan digit kosong tersebut. Tengok saya buat macam mana. Letakkan titik perpuluhan di ujung. Gerakkan dia ke arah kiri. 1, 2, 3. Titik perpuluhan tersebut bergerak ke arah kiri sebanyak 3 kali. So bentuk piawai dia akan jadi 3.002 darab 10 kuasa 3. Dan ini jawapan dia. Seterusnya B, 5.02 darab 10 kuasa 2. Ok, yang ini dalam bentuk piawai tapi peraturan dia tetap sama. Kalau anda tengok 5.02, digit kosong dia berada di tengah-tengah di antara 5 dan juga 2. So anda kena kira ia sebagai suatu angka bererti. Contoh soalan akan suruh nyatakan kembali nombor dalam bentuk piawai ini kepada bentuk tunggal. Caranya ialah kita kena hilangkan titik perpuluhan dengan menggerakkannya ke arah kanan sebanyak 2 kali. Macam mana nak tahu 2 kali? Sudah dinyatakan di sini. Secara asalnya titik tersebut bergerak ke arah kiri sebanyak 2 kali. So untuk tukarkan dia kembali kepada bentuk tunggal, kita terbalikkan pergerakan titik perpuluhan ke arah kanan. Tengok saya buat macam mana. 5.02. Okey, gerakkan titik perpuluhan ke arah kanan. 1, 2. So bentuk tunggal dia akan jadi 502 dan ini jawapan dia. Peraturan angka bererti yang terakhir ialah sifar selepas titik perpuluhan bagi satu nombor perpuluhan adalah suatu angka bererti. Sebagai contoh, 786.40. Okey, diberi dalam soalan bentuk perpuluhan dia adalah begini. Contoh soalan akan suruh ungkapkan nombor ini kepada bentuk piawai. Sekiranya tidak dinyatakan berapa angka bererti yang dia nak, kita kena kekalkan digit kosong kat ujung ni. Tengok saya buat macam mana. 786.40. Gerakkan titik perpuluhan 2 kali ke arah kiri. 1, 2. So bentuk piawai dia akan jadi 7.8640 darab 10 kuasa 2. Dan ini jawapan dia. Jawapan ini mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 angka bererti. Contoh soalan suruh bundarkan jawapan anda kepada 3 angka bererti. Okey, bila 3 angka bererti, anda kena ambil 3 angka yang di hadapan, iaitu 7.86 darab 10 kuasa 2. Dan ini jawapan dia. 4 peraturan angka bererti tu anda kena faham betul-betul. Saya akan bagi lebih banyak pendedahan kepada contoh dan soalan selepas ini. Tips untuk skor matematik ni senang saja, anda kena buat banyak latihan. Practice makes perfect, buat latihan sampai anda betul-betul mahir. Jumpa kejap lagi dalam segmen bongkar soalan. Okey, tanpa membuangkan masa lagi, jom kita mulakan. Untuk soalan yang pertama, ungkapkan yang berikut kepada bentuk piawai. A 82000. Okey, letakkan titik perpuluhan di hujung. Gerakkan dia ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Titik perpuluhan tersebut bergerak ke arah kiri sebanyak 5 kali. So, bentuk piawai dia akan jadi 8.2 darab 10 kuasa 5. Dan ini jawapan dia. Seterusnya B, 51900. Okey, letakkan titik perpuluhan di hujung. Gerakkan dia ke arah kiri. 1, 2, 3, 4. Titik perpuluhan tersebut bergerak ke arah kiri sebanyak 4 kali. So, bentuk piawai dia akan jadi 5.19 darab 10 kuasa 4. Dan ini jawapan dia. Seterusnya C, 0.563. Okey, gerakkan titik perpuluhan 1 kali ke arah kanan. So, bentuk piawai dia akan jadi 5.63 darab 10 negatif 1.
Dan ini jawapan dia. Ingat je, bila titik perpuluhan bergerak ke arah kanan, nilai indeks kuasa bagi 10 akan jadi negatif. Seterusnya di 0.00073132. Okey, gerakan titik perpuluhan ke arah kanan 1, 2, 3, 4. Titik perpuluhan tersebut bergerak ke arah kanan sebanyak 4 kali. So bentuk piawai dia akan jadi 7.132 darab 10 negatif 4. Dan ini jawapan dia. Seterusnya soalan yang kedua, nyatakan yang berikut kepada bentuk tunggal. Okey, A 4.29 darab 10 negatif 4. Bila indeks kuasa N adalah negatif, secara automatik nilai integer adalah kurang daripada 1. So kita akan dapat agak titik perpuluhan mesti gerak ke arah kiri. Tengok saya buat macam mana. 4.29 gerakan titik perpuluhan ke arah kiri 1, 2, 3, 4. Okey, isi dengan digit kosong 1, 2, 3, 4. So bentuk tunggal dia akan jadi 0.0000429. Dan ini jawapan dia. Seterusnya B 8.03 darab 10 kuasa 5. Bila nilai integer adalah positif, titik perpuluhan mesti gerak ke arah kanan. Sebab dia adalah nombor besar. Tengok saya buat macam mana. 8.03 gerakan titik perpuluhan 1, 2, 3, 4, 5 ke arah kanan. So bentuk tunggal dia akan jadi 8.03.000. Dan ini jawapan dia. Soalan yang ketiga, saya akan ajar bagaimana untuk melakukan operasi pengiraan secara menambah dan juga menolak. Jom kita mulakan. A 7.2 darab 10 kuasa 4 tolak 3.3 darab 10 kuasa 4. Perkara pertama sekali yang anda kena tengok ialah nombor indeks bagi kuasa 10. Kalau kedua-dua nombor indeks adalah sama, jangan ubah apa-apa. Boleh teruskan kepada pengiraan. Tengok saya buat macam mana. Letakkan nilai A dalam kurungan 7.2 tolak 3.3. Gabungkan kuasa 10, iaitu 10 kuasa 4. 7.2 tolak 3.3 anda akan dapat 3.9 darab 10 kuasa 4. Dan ini jawapan dia. Seterusnya B 4.6 darab 10 kuasa 16 tambah 7.1 darab 10 kuasa 15. Okey, kalau anda tengok salah satu nombor indeks dia tak sama. 116, 115. So apa yang anda perlu lakukan ialah anda perlu tukarkan salah satu nombor indeks kepada nombor yang lebih besar. Maknanya kita kena tukarkan nombor indeks 15 kepada nombor indeks 16. Kita tambah 1. Okey, bila kita tambah 1, titik perpuluhan pun akan gerak sekali ke arah kiri. So bentuk piawai yang baru akan jadi 4.6 darab 10 kuasa 16 tambah 0.71 darab 10 kuasa 16. Seterusnya buat dalam kurungan nilai A 4.6 tambah 0.71 gabungkan 10 kuasa 16. So 4.6 tambah 0.71 kita akan dapat 5.31 darab 10 kuasa 16. Dan ini jawapan dia. Okey, seterusnya saya ada soalan bonus C 5.3 darab 10 negatif 4 tolak 4 darab 10 negatif 5. Okey, soalan ni agak tricky sebab nilai indeks kuasa dia negatif.
Tapi sama juga macam tadi, kita kena tukarkan salah satu nombor indeks kepada nombor yang lebih besar. Okey, antara negatif 5 dan juga negatif 4, mana yang lagi besar? Jawapannya negatif 4 sebab kita lebih dekat dengan kosong. So kita kena tukar negatif 5 dengan menambah 1. Okey, bila kita tambah 1, titik perpuluhan akan gerak satu kali ke arah kiri. So bentuk piawai yang baru akan jadi 5.3 darab 10 negatif 4 tolak 0.4 darab 10 negatif 4. Okey, seterusnya letakkan nilai A dalam kurungan 5.3 tolak 0.4. Okey, gabungkan 10 negatif 4. 5.3 tolak 0.4 kita akan dapat 4.9 darab 10 negatif 4. Dan ini jawapan dia. Okey, soalan yang terakhir yang keempat, saya akan ajar bagaimana untuk melakukan operasi pengiraan secara mendarab dan juga membahagi. Dalam pengiraan ini sedikit berbeza dengan yang sebelum ni, di mana dalam operasi mendarab kita kena tambahkan kedua-dua nilai indeks. Sebagai contoh, A 7.3 darab 10 kuasa 3 darab 0.2 darab 10 kuasa 2. Okey, apa yang perlu kita lakukan seterusnya ialah kita asingkan kedua-dua nilai A dan juga kuasa 10. 7.3 darab 0.2 darab 10. 3 kita akan tambah 2. So jawapan dia kita akan dapat 1.46 darab 10 kuasa 5. Dan ini jawapan dia. Dalam operasi mendarab kita kena tambahkan kedua-dua nilai indeks. Tapi dalam bahagi kita kena tolak pula. Sebagai contoh, B 8.2 darab 10 negatif 8 bahagi 0.0004. Okey, perkara pertama sekali yang kita kena lakukan ialah kita kena tukarkan nombor perpuluhan ini kepada bentuk piawai. So kita gerakkan titik perpuluhan ke arah kanan. 1, 2, 3, 4. So bentuk piawai dia akan jadi 4 darab 10 negatif 4. So kita salin balik. 8.2 darab 10 negatif 8 bahagi 4 darab 10 negatif 4. Seterusnya kita asingkan nilai A dan kuasa 10. 8.2 bahagi 4 darab 10 negatif 8 tolak negatif 4. So jawapan akhir dia kita akan dapat 2.05 darab 10 negatif 4. Dan ini jawapan dia. Sekian sahaja pembelajaran kita hari ini. Jumpa anda dalam video yang akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe dan share kepada rakan-rakan anda. Saya Tutur Shah, Roger and out.